Ya ke? Okey lah Umar, nak tanya sikit lah apa perkembangan terbaru Umar sekarang. Yang terbaru sekali mungkin buku saya yang ketiga, buku peribadi saya lah, karya peribadi saya yang terbaru, Pesta di Padang Jua. Kemudian yang terbaru saya baru habis penggambaran video klip saya untuk single saya yang pertama yang berjudul Yang Aku Mahu. Saya baru pulang daripada Melaka. Kita buat penggambaran di sana lah selama 2 hari di Pulau Besar. Ya sayang okey Umar, maafkan saya. Asal tu partner saya selalu yang berkoordinasi tu. Katalah Umar, kalau katalah lagu yang Umar cakap buat tadi, adakah lagu tu daripada puisi Umar sendiri? Ya, yang aku mahu ada dari buku saya yang terbaru ni ada 4 puisi yang saya lagukan. Jadi yang saya baru habis penggambaran tu, itu single saya yang pertama, merupakan puisi pembukaan yang aku mahu dalam buku ini. Menariklah sebab jarang ada puisi sekalikan dengan CD, tapi kenapa kali ni dekat dalam buku ataupun buku puisi yang Pesta di Padang Jiwa ni tak ada CD kat belakang dia? Mana CD-nya? Saya nak dengar. CD-nya masih dalam proses rakaman. InsyaAllah bulan 2 atau paling lambat pun bulan 3 saya akan lancarkan bersama dengan persembahan musical puisi di KL Pack. Okey, sekejap. Nak celah sekejap. Yang Ku Mahu tu kan, saya pernah dengar sekejap lah lagu tu kan, masa sebab yang setahu saya video klip yang buat tu salah seorang kawan kita juga, ya tak? Okay. Jadi saya pernah dengar lagu tu. Boleh tak Umar cerita sikit apa lagu tu tentang apa? Lagu tu saya buat tahun 2012. Lirik puisi tu lah ya. Dan puisi tu kalau dilihat secara dalam lagi, ya, tentang waktu tu kan kita heboh tahun 2012 tu kita nak kiamat semua tu kan. Okay, jadi lirik gitu kalau dibaca, biar berderai bintang di hujung kakiku, biar terbang cenderawasih hanya dengan sendu. Ini tentang penyerahan diri saya kepada Tuhan. Betapa saya menyerahkan diri saya kepada yang aku mahu itulah, walaupun banyak benda yang menghalang, yang kita nak tu satu. Tapi kalau nak skop lebih luas lagi tentang cinta, tentang perhubungan, tentang perhubungan kita dengan alam, dengan manusia dan bagaimana. Kenapa disimpan lagu tu ataupun diperap lagu tu selama 2 tahun? Sekarang ni baru nak Sebab proses kreatif. Itu dinamakan proses kreatif ya. Maksudnya kita dalam dunia sastra ni berbeza dengan dunia penulisan pop. Kita kena simpan supaya kita boleh kaji, kita boleh edit, ya, kita boleh perbetulkan lagi. Itulah namakan proses kreatif. Lebih lama kita simpan, lebih bernilai bendanya, supaya kita tahu itu layak diterbitkan atau tak. Daripada katalah lagu tu kan, lagu tu pun memang Umar sendiri yang cipta ke macam mana? Melodinya, melodinya saya yang berangan sendiri, muzik macam ni. Tapi saya tak boleh main muzik kan, instrumen. Jadi saya bagi pada kawan saya, okey kau buat macam ni, kau buat macam ni, muziknya kau tambah ni sikit, jadilah. Jadi kerjasama saya dengan kawan saya. Nak tanya pasal lagu tu tadi kan. Okey, ia merupakan boleh dikatakan sebuah lagu puisi. Okey, sejauh mana Umar yakin tentang penerimaan para pendengar ni pada lagu puisi? Sebab itu kalau dengar lagu ni, lagunya tak melo, tak melankolik ya. Lagu dia, sebab ramai kawan-kawan saya cakap kenapa lagu puisi kena slow, kena leleh, kena sedih kan. Jadi saya cuba lari dari konsep tu untuk album ni, lagu puisi tapi semua lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang muziknya kita upbeat sikit, beatnya kita rancakkan lagi, dan bukan lagi lagu-lagu yang sedih kan. Jadi memang apa orang kata, penerimaan tu saya tak tahu macam mana. Dan saya ada beri lagu tu pada ada beberapa komposer yang terkenal di Malaysia, dan mereka kata lagu ni boleh berjaya kalau kita betul-betul promosikan dengan baik. Tapi Umar, bila kita lihat balik kita punya penyanyi lama seperti Kupratasa, M. Nasir sendiri pun rajin membuat lagu daripada puisi sendiri. Saya rasa tak salah tau. Itu juga merupakan orang sastra. Betul. Macam Allahyarham Lolo, seorang penulis puisi sebenarnya. Tapi mungkin bezanya puisi dengan lirik tu
muzik kena ikut puisi. Itu puisi. Kalau lirik tu, lirik harus dimasukkan dengan muzik. Okay. Beza. Sekarang ni kan Umar, bila kita tengok balik alam sekarang ni kan, sebenarnya orang ramai sekarang ni lebih suka lirik yang lebih telus ataupun boleh nampak macam kita terus terang. Tapi kita nampak yang puisi ni dia lebih berselindung, betul tak? So macam mana Umar sendiri nak seimbangkan lagu itu dengan pembawakan sekarang? Betul. Itulah yang saya cuba terapkan melalui muzik. Memang liriknya agak berat, agak berlapik-lapik, tapi muziknya tu saya cuba modernkan. Tapi tidak moden, tidak terlalu moden. Dia masih kekalkan elemen puisi. Yang mana ada muzik-muzik alam, muzik-muzik gendang, muzik-muzik Melayu tu saya kekalkan, tapi ada lebih terkini lah. Tapi tak semua puisi saya tu puisi yang susah. Puisi-puisi saya adalah puisi-puisi yang senang difaham. Cuma bezanya kita kena pandai memilih perkataan. Itu yang membezakan sesebuah puisi tu kan. Kadang-kadang ada orang, apa yang dia tulis ni tak faham, dan kita tak nak benda tu. Saya tak nak benda tu. Saya nak orang faham tapi masih kekalkan nuansa sastra. Macam Umar kan, yang saya tengok Umar dia lebih kepada fusion. Okay. So nampak macam bila kita cakap tentang sastra, kita selalu nampak kepada tradisional. Tapi bila Umar membawakan elemen fusion, contemporary dalam susu puisi, mungkin ada mendengar suara-suara kritikan daripada orang-orang lama. Betul. Itu antara cabaran-cabaran kecil yang saya terpaksa terima, sebab saya mewakili orang-orang muda. Saya tidak boleh terikat dengan dunia lama. Tapi saya menghormati budaya ataupun apa yang telah mereka perjuangkan, saya hormati. Tapi saya cuba masukkan benda yang baru. Contohnya orang cakap, kenapa awak nak berfashion kan dalam puisi, kenapa nak kena ada buat macam dalam buku saya ni ada gambar-gambar saya kan. Jadi saya kata itu adalah pendekatan saya untuk menarik budak-budak remaja sekarang suka fashion, suka foto, suka bergambar kan, suka muzik, suka warna-warna. Jadi itu yang saya masukkan dalam benda-benda macam ni. Sebab kata pepatah, dari mata jatuh ke hati. Ingatlah orang kata apa, dengan usaha Umar ni dapat orang kata narik minat orang muda. Sebab pada saya lah, orang-orang muda kita ni kadang-kadang bila bercakap sastra, boring. Bosan, boring sebab terikat dengan benda-benda yang lama. Benda-benda yang macam terlalu melankolik, melo kan. Jadi saya lari daripada konsep itu. Okay, kita rehat dulu. Kita take 5 dulu. Kita bagi dengarkan dulu. Nak tanya ni tau. Saya tarik nafas dulu. Kita ada 1 jam. Jangan risau. Okay, dengarkan dulu lagu ini daripada Kyoto Protocol dan juga Liana Fizi, Cerita My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Banyak soalan nak tanya. Tak tahu lagu boleh ambil ke tak, tapi ada kat mana lagu? Di YouTube. Cuba bawakan untuk buku Pesta di Padang Jiwa. Okey. Kelainan yang saya rasa paling ketara sekali adalah dari segi kematangan. Kematangan saya berkarya. Macam di mana Bulan Sorokan tu yang tahun 2011 dulu, saya keluar prosesnya daripada 2008 sampai 2011. Jadi waktu tu saya masih anak-anak lagi kan, masih dalam proses belajar. Jadi habis daripada di mana Bulan Sorokan tu baru saya bercinta dengan dunia sastra. Jadi saya tahu kepentingan bahasa tu apa, kepentingan sastra tu apa. Jadi dalam Pesta di Padang Jiwa ni adalah kematangan saya dalam berkarya. Kemudian dari segi puisi-puisinya lebih santai, lebih yang kata terus terang. Dia tidak berapi-api sangat sebenarnya. Tapi kemudian lagi satu dari segi susunan buku, dalam susunan gambar dalamnya, susunan puisi, itu antara kelainan. Dan semestinya ada lagu album tu, dan itulah kelainan yang nyata sekali. Okey. Dah 2 tahun untuk menyiapkan Pesta di Padang Jiwa ni. Kenapa 2 tahun nak siapkan? Sebenarnya nak siapkan ni 4 bulan je. Nak siapkan buku tu 4 bulan je. Ku bagi betis kau nak apa? Maksud yang 2 tahun tu adalah sebab dalam tempoh 2012 sampai 2014 saya sibuk dengan Persatuan Sastrawan Numera Malaysia dengan Datuk Kamala kan. Jadi saya banyak buat kertas kerja, buat kritikan, buat eceran.
Jadi dalam masa yang sama saya kumpulkan puisi-puisi saya yang terbaik yang saya bukukan. Sebab saya rancang tahun ni untuk keluarkan novel. Jadi sebelum keluar novel tu saya rasa keluarkanlah satu buku supaya orang tak hilang kan, tak lupa. Sebab saya rasa penting untuk seorang seniman ataupun artis untuk terus berkarya supaya orang tak lupakan dia. Okey, macam puisi di Padang Jiwa ni diterbitkan oleh ITBM. ITBM, ya. ITBM. Mungkin ada perancangan promosi untuk puisi di Padang Jiwa. Setakat ni kita dah buat satu apa orang kata sesi autograf lah di Jayawan di Petaling Jaya. Itu sempena dengan kempen Say Something Nice tahun lepas untuk Hari Malaysia. Jadi untuk yang seterusnya insya-Allah pada bulan 3 insya-Allah saya akan lancarkan buku ini di KL Park bersama dengan boleh dipanggil konsert musical puisi yang pertama di Malaysia yang saya gabungkan insya-Allah saya Agi, Datuk Kemala dan seorang bintang terkenal di Malaysia yang saya cuba masukkan. Yang tak boleh sebut lagi namanya. Tapi terkenal, ya. Macam Indiana je, ada bau-bau je. Okey. Kita letak tepi dulu kejap. Cerita Pesta di Padang Jiwa. Kita masuk dah tahun baru ni kan. Mungkin nak tahu juga perancangan Umar sepanjang tahun 2015 ni. Tahun ni saya nampak kerjaya saya akan insya-Allah lebih berkembang. Kerana pertama saya akan ke Dhaka pada 1 sehingga 6 Februari. Itu berkenaan Katak Poet Summit. Mereka ada buat bulan bahasa Bengali di sana ya. Jadi mereka undang saya untuk buat persembahan di sana. Kemudian bulan 3 dengan musical puisi dan insya-Allah di Esplanade Singapore mereka akan sedang rencana satu lagi musical puisi di sana. Ada Esplanade Singapore, kemudian bulan 5 ke Bandung, bulan 8 ke Jakarta, bulan 10 ke Frankfurt. Semuanya membawa puisi Pesta di Padang Jiwa ni dan juga album saya. Itulah siapa cakap orang kata kesastra ni tak mampu membawa kita keluar daripada ya negara. Betul. Sebab orang luar ni nak lihat, orang luar sebenarnya nak lihat apa yang kita ada. Budaya kita. Mereka tak nak lihat muzik-muzik yang terlalu sama je, klise. Yang klise. Mereka nak benda-benda yang lain. Tadi saya tertarik lah dengan Umar yang cuba kata tahun ni nak cuba bawakan novel pula. Sebenarnya saya nampak ada cerpen Sampai Mati, Rindu Ramadan, Pernikahan Sulit. So novel tu dah bermula ke ataupun novel masih perancangan ni? Dah 80% siap. Wow. Dah 80% siap. Sebab itu pun sebenarnya dah lama. Dari 2008 lagi saya ada tulis tajuknya Sedengung Pasir Melambung. Jadi cerita dia dah lama. Jadi proses membuat novel ni lama. Dia beza dengan novel pop. Novel pop kita boleh bersahaja menulis. Tapi novel sastra ni kita harus menilai kan. Jadi bahasa, jalan cerita kena bagus. Lagi-lagi ini novel saya yang pertama. So bila nak bawa keluar? Agak-agak kan kalau novel Umar kali ni mungkin tak boleh dijadikan rujukan kepada pelajar-pelajar di sekolah. Memang itu bukan saja novel, malah puisi. Puisi-puisi saya, harapan saya itu adalah supaya dapat dinilai, dikaji oleh pelajar-pelajar. Sebab itu harapan saya nak sampaikan bahasa Melayu ini sampai ke sekolah-sekolah kan. Jadi insya-Allah novel tu akan bertemu paling lambat pun bulan 10 bulan 11 paling lambat lah. Tapi saya nak keluarkan novel tahun ni. Sebab novel tu lambang ya. Contohnya macam kalau penyanyi, kalau kita keluar puisi ni keluar single lah. Kalau keluar novel tu album penuh macam wow gitu kan. Jadi kalau novel dia keluar kita panggil lagi. Okey. Jadi lepas ni sebenarnya banyak lagi kita nak tanya pasal Umar ni. Selain daripada dia punya penulisan buku dia, selain daripada perjalanan karier penulisan, dan seterusnya kita nak tanya lagi pandangan Umar dalam dunia bahasa. Boleh. Okey. Tapi sebelum tu apa kata kita dengar dulu. Lagu ni sebenarnya lagu daripada Umar Huzair sendiri. Lagu antara yang akan dikeluarkan iaitu Yang Aku Mahu. Jadi jom kita dengarkan lagu ini bersama-sama di My Suara FM, Citra Generasi Informatif.
apa ni kata, cabaran-cabaran yang tertentu kan. Cabaran-cabaran yang orang-orang bahasa seperti saya harus tangani. Perkara-perkara macam ni. Contohnya semalam saya ada perbincangan tentang satu program yang judulnya bahasa Inggeris. Tapi mereka kata mereka nak tarik orang Melayu untuk ikut serta. Jadi saya cakap dengan dia secara terus terang, tak ada benda lain. Awak kena tukar jodoh tu bahasa Melayu. Itu je. Kan? Contohnya macam tu. Contohnya mereka harus mengutamakan bahasa Melayu sebagai jodoh besar. Bukannya bahasa Inggeris, bahasa Melayu di bawahnya. Itu yang saya perhatikan, yang masalah-masalah yang sekarang ini terjadilah. Okey Umar, bila saya dengar apa yang Umar ujarkan tadi kan, ujarkan tadi. Bahaskan tadi sebenarnya macam besar juga harapan Umar sendiri untuk bahasa Melayu kita tau. So apa yang sebenarnya Umar cuba nak nak bawakan bahasa Melayu kita ni? Impian saya sekarang bahasa Melayu tu bukan sekadar bahasa perbualan, tapi sebagai bahasa ilmu. Bahasa perbualan, bahasa ilmu tu ada dua. Sebab itulah orang kata kenapa kita tak boleh berjaya dalam matematik, dalam sains, kerana orang anggap bahasa Melayu tu sekadar bahasa kita berbual. Jadi saya sebenarnya sedang memberitahu kepada masyarakat bahawa bahasa Melayu tu harus menjadi bahasa ilmu. Maksudnya bahasa ilmu tu bahasa yang bagus, bahasa kita pakai di kedutaan, bahasa kita pakai di sidang media ya. Contohnya sidang media di Indonesia baru-baru ni yang QZ, dan kita bezakan dengan MH370. Bagaimana bapa-bapa menteri kita menggunakan bahasa Inggeris. Itu contohnya. Kan? Jadi mereka menggunakan bahasa Inggeris itu sebagai bahasa ilmu. Tapi di Indonesia mereka gunakan bahasa Melayu Indonesia itu sebagai bahasa ilmu. Bahasa ilmu tu maksudnya bahasa perbualan kita secara rasmi. Itu harapan saya. Itulah, kadang-kadang bila Umar bercakap tadi macam tu, macam di Indonesia walaupun mereka mengadakan sidang media bersama dengan wartawan dari luar negara, mereka persetankan orang. Mereka abaikan, persetankan. Maka macam mana mereka mana-mana aku nak cari. Mana-mana mereka akan cari. Sebab kalau kita pergi negara, mana-mana negara luar pun mereka akan memperjuangkan bahasa mereka. Bahasa Perancis. Tapi macam kita macam contoh macam isu MH370 tu, memang kita lihat boleh dikatakan ke semua menggunakan 100% bahasa Inggeris dengan alasan orang luar tak faham. Berarti sebenarnya kita downgrade bahasa kita sendiri lah. Sebenarnya kalau mereka fikir secara serius, itu adalah jalan untuk kita perluaskan bahasa kita. Kan? Maksudnya kita cakap bahasa Melayu, mereka secara tak langsung akan cari macam mana terjemahkan perkataan bahasa Melayu itu kepada bahasa mereka. Jadi secara tak langsung mereka akan tahu sikit-sikit, bukanlah semua kan. Bila Umar bercakap tentang tu, saya ada satu benda lah kadang-kadang membuatkan saya rasa macam terkilan sendiri sebagai orang Melayu, orang Malaysia. Apabila kita cari di Google dan sebagainya, kita lihat bahasa Indonesia, susah kita nak jumpa bahasa Melayu. Sebab itu kalau di Perancis atau di mana-mana di Korea, di Jepun, mereka menggunakan bahasa Melayu Indonesia, bukan bahasa Melayu Malaysia. Sebab kita di sini tidak menggunakan, macam kita tidak menggunakan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ilmu. Itu masalahnya. Jadi kita bercakap dalam satu sidang antarabangsa, kita menggunakan bahasa Inggeris. Jadi macam mana mereka menganggap bahasa Melayu itu adalah Indonesia, bukannya Malaysia. Itu masalah di sini sekarang yang harus dipandang serius oleh Kementerian Pendidikan, oleh kerajaan. Mereka harus memandang ini serius. Umar Azhar sendiri akan menjadi salah seorang yang terlibat dalam pembentangan sidang kemuncak Sasterawan Negara. Yang ni sebenarnya dah berlalu. Tapi Umar adalah salah seorang daripada pemerhati dalam sidang kemuncak penulis Malaysia baru-baru ni yang dianjurkan oleh ITBM dan juga sebuah yayasan di Kedah. Apa pandangan Umar sendiri bila pergi ke sana, lihat sendiri sastrawan negara kita berkumpul. Satu program yang sangat bagus sebenarnya, sebab kita kurang di Malaysia ni, kurang program-program yang begini ya. Kalau di luar, kalau di negara luar, walaupun di Singapura, mereka banyak program-program yang mengumpulkan penulis-penulis. Jadi saya memang sukalah program-program macam ni. Cumanya yang saya agak susah sikit nak terima adalah dari segi topik-topik yang mereka bawakan kan. Jadi topik-topik yang macam saya katakan tadi tentang
bagaimana memartabatkan bahasa Melayu, bagaimana memperkasihkan sastra. Jadi bila kita cakap tentang bagaimana kita memartabatkan bahasa Melayu, seolah-olah kita dah nak 60 tahun merdeka ni, seolah kita masih berperang dengan bahasa kita sendiri. Jadi benda-benda macam tu tak harus dibincangkan lagi. Kan? Kita harus tetap bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Selagi kita bincang tentang bagaimana kita nak memartabatkan bahasa, selagi itulah kita sendiri tak yakin kita masih tak yakin bahawa bahasa tu sebenarnya telah berada di atas sebenarnya. Sebenarnya walaupun bahasa tu dah tercatatkan dalam perlembagaan, tapi kita masih nak mempertikaikan lagi. Kerana sebab kita masih nak bawa benda tu di seminar-seminar. Dah 60 tahun merdeka. Tapi dalam 60 tahun merdeka ni sebenarnya sampai sekarang pun ramai je yang buat buku puisi ni, tahu tak? Bila kita tengok sebenarnya buku puisi mereka ni kadang-kadang telus. Memang senang faham. Tapi apa, macam kita tengok nilai tu sebenarnya tak ada, tau. Tapi apa pandangan Umar sendiri sebagai penulis ataupun kita boleh anggap sastrawan sekarang ni? Sastrawan. Janganlah panggil saya sastrawan. Dia mesti lah dalam dunia sastra dia ada konsep macam ni. Dia hanya Jauhari yang mengenal Manikam. Maknanya hanya orang tertentu yang akan faham kualiti sesebuah puisi itu. Jadi siapa yang faham adalah orang-orang yang berada dalam dunia tu. Jadi kalau katalah sastrawan itu kata buku ni tak bagus, ataupun nilai ni tak bagus, kita harus terima itu sebagai satu kritikan yang baik, kan? Maksudnya sebab mereka dah di tahap mereka. Dan saya faham, maksudnya kita ada banyak puisi-puisi di luar. Kerana kebanyakan macam puisi-puisi pop ini semua orang nak jadi pemuisi. Ya, semua dengan harapan, bukan dengan harapan, maksudnya dengan jawapan semua orang boleh menulis. Memang semua orang boleh menulis, tapi sejauh mana seninya, sejauh mana mereka faham apa itu puisi. Okey, Umar. Saya nak tanya Umar, mungkin antara soalan yang terakhir lah sebelum kita nak melangkau ke jam seterusnya sebentar lagi. Okey, mungkin harapan Umar lah sebagai pemerhati yang kepada sidang kemuncak penulis Malaysia yang lepas ni. Umar sebagai pemerhati, Umar mengatakan seharusnya mereka tak perlu lagi membincangkan tentang memartabatkan bahasa. Mungkin ada Umar rasa untuk sidang yang seterusnya apa harapan Umar ada kepada mereka? Saya sebenarnya mengharapkan tajuk-tajuk yang lebih besar, ya. Tajuk-tajuk yang lebih dalam, walaupun sebenarnya isunya lebih kurang sama. Kita tak banyak isu-isu yang besar, tapi isu yang lebih besar tu adalah bagaimana, mungkin isu yang boleh kita bincangkan adalah bagaimana membawa bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Itu tak pernah dibincangkan lagi. Itu saya tak nampak lagi di mana-mana. Sebab perbualannya masih sekitar memartabatkan bahasa Melayu. Kita dah martabatkan bahasa Melayu. Seharusnya mereka kena sedar tentang perkara ini. Maksudnya kita harus bincangkan bagaimana mengangkat bahasa Melayu itu sebagai bahasa ilmu dalam masyarakat di Malaysia. Itu cadangan saya lah. Boleh saya bagi last soalan? Boleh. Okey. Umar, sekarang ni mesti ramai yang jadikan Umar sebagai ikon, kan? Okey, nasihat Umar sendiri kepada mereka yang berminat untuk menulis tapi masih lagi dalam tahap pembelajaran. Jangan gairah. Jangan gopoh, jangan gairah. Saya pernah di fasa kegairahan menjadi seorang penulis, ya. Macam hari ni tulis, besok nak keluarkan buku. Tapi bila kita lama-lama dalam dunia penulisan atau menjadi seniman ni, kita akan faham satu hari nanti bahawa karya yang bagus itu adalah karya yang kita simpan dalam satu tempoh yang lama. Supaya kita ada masa untuk nilai. Kita sendiri yang nilai, bukan orang lain. Ya, kita sendiri yang nilai layak atau tidak buku ini, puisi ini ataupun cerita ini dikeluarkan. Contohnya macam katalah ada satu buku saya yang saya karyakan sekitar 2004-2005 tu. Saya rasa macam wah, best lah cerita ni, dah best lah ni. Tapi bila hari ni saya tengok, apa yang aku tulis ni? Dan ilmu dah banyak, berkembang, so macam bersyukurlah, macam nasib baik aku tak keluarkan waktu tu. Dan tak semestinya benda tak bagus. Benda tu kita boleh perbaiki lagi untuk kita baguskan
sesuai dengan usia kita sekarang. Betul tu, bila saya fikir balik, ada orang cakap kalau kata kita nak menghasilkan sesuatu hasil tu, karya tu, kita jangan keluarkan setiap kali keluarkan sebab kita perlu perapkan, kita belajar lagi, kita nilai dulu diri kita. Contohnya contoh mudah macam Usman Awang ataupun Isamat Said, ya, mereka tak banyak karya, ya, mereka tapi karya mereka besar. Mereka tak banyak novel, mungkin 2-3 novel saja dalam tempoh 50 tahun kehidupan. Tapi novel tu kekal sebagai satu bahan kajian daripada novel-novel yang tercatat dalam Mason Books of Record. Ada 150 novel tapi tak boleh dikaji. Kan sekadar banyak saja novel tapi kita boleh kaji. Contohnya macam tu. Okey, sebentar lagi kan saya nak minta Umar untuk deklamasikan sedikit apa yang ada di dalam puisi, pesta tersebut. Tapi sebelum tu kita dengar dulu lagu ini daripada Taufik Batisah, Menakluk Cinta MySuara FM, Citra Generasi Informatif. Pilih lah mana satu nak baca. Pilih cepat. Lagu suci. Okey, ada tak yang berkaitan dengan yang sekarang punya isu? Isu macam banjir ke, alam bencana alam alam yang total dah ni ada berapa puisi? Ada lebih kurang 60 puisi ada. Apa benda tu yang baca? Apa Zaidia? Apa nama dia? Zahir Lazim. I beli buku tu. Ku robek, ku sepak. Apa benda? Mula-mula mengingat macam bagus. Bila lecturer cakap kan macam ni baru macam bila baca ku robek, ku sepak, apa benda tu. Baru faham apa yang dia cakap. Ni korang habis pokok balik berapa? 8. Lepas tu lepas pukul 8? Tutup nanti lah. Okey lah, okey. Balik lah. Maksudnya radio tu boleh dengar lagi lah? Boleh. Oh, okay. Lagu Lagu je lah. Macam kalau kata penutup je lagi, saya nak cakap sebab kita dah tanya soalan nasihat semua tu. Nak cakap terima kasih Umar. Terima kasih lah. Oh, okey. Terima kasih Umar. Kata-kata terakhir tak boleh tak? Kau. Okay. Tak apa lagi. Isu lagi. Matilah aku. Kata-kata terakhir. Kita banyak praktis lagi lah. Tak apa. Jadi first time train dia. Okey. Boleh. Okey, nampaknya kita pun dah ada dekat hujung-hujung. Dah ada dah puisi nak bagi Umar yang baca. Saya dah mintakan mintakan Umar carikan puisi yang berkaitan dengan alam atau bencana yang terjadi dekat negara kita ni. Okey. Jom kita dengarkan Umar. Sekejap. Tukar lagu tu.
pantai pengajaran. Sejahtera adalah mimpi yang digula-gulakan iri. Ke pantailah dan berlari dan belajar merenangi. Kita terpisah oleh lautan. Di sanalah tertukik fahaman yang berkapal syarat muatan. Sejarah sudah jadi tinggalan, bukan lagi sebuah kenangan, tapi terlekap dalam dada pengajaran. 12 Mei 2014. Terima kasih Masyur FM. Saya rasa Saya buat Uma. Ada lagi sekejap. Okay, habis kan? Kau sikit. Belum say thank you lagi. Lepas lagu ni cakap Oh, okay. dia say thank you lah Kak Umar. Tapi puisi dia macam pendek-pendek kan? Pendek-pendek. Memang sebab sebenarnya puisi banyak puisi ni puisi panjang. So sebab itu antara penghalang kenapa orang-orang sekarang ni tak suka baca. So itu say lah macam malam tu yang malam deklar kan. Even bos ni 4 muka surat dia punya puisi. Sebab mereka fikir puisi yang bagus tu adalah puisi yang panjang. Tidak. Tapi malam tu yang Profesor Sitin. Sitin Ada Sitin yang bagus. Dia hebat. Itu yang cuba nak apa ni persepsi tu yang I nak tukar lah. Sebab orang ingat puisi yang bagus tu mesti panjang. Tak. Puisi yang bagus tu adalah puisi yang orang faham tapi pada masa yang sama menjaga bahasa. Kan macam ni puisinya pendek-pendek tapi pendek sangat jaga. Ada lagi yang pendek lagi. Ada yang 2 baris je. Demi laut, demi damai. Tapi bukan ke kalau macam satu baris 2 baris itu macam orang kata panggil jangga apa buat mereka? Just madah lah. Madah. Ni duduk kat pasir buka, tulis puisi dia ni. Ni ada di pangku. Senang je kan duduk kat sini, cuba duduk kat konti main suara ni. Nampak pink, nampak peach, nampak orange. Kan? Nampak lampu, nampak Dinding pink. Nama tajuk pun nampak. Nak tanya lah yang 12 Mei tu kenapa 12 Mei? 12 Mei? Dia tulis tadi 12 Mei. Oh, tarikh tulisan tu. Sampai TBM dia punya buku dia punya kertas selalu macam ni. Sebenarnya kena request putih sebenarnya. Nampak macam macam tak ada macam buras. Macam tu kan. Tapi sebab kulit ni cantik yelah, sebenarnya. kita pun bukannya kita masih baru lagi kan. Tak dibuat pula. Kalau buku aktiviti memang macam ni. Boleh request sebenarnya tapi akan datang memang nak request. Putih sikit. Macam gini. Paper macam ni kan best kan. Macam ni lah sekarang. Bukan tebal pun. Sebab tak tahu lah mereka ni. Sebab tu I request cover macam tu, cover putih. Cover dia cantik. Cover dia cantik nampak macam dan I request sendiri tulisan asal mereka lah. Tapi gambar semua I pilih sendiri. Dan I request pesta tu jadi bahasa tulisan Jawa ni. Sebab dia ada tulisan Melayu kat situ kan. Tapi dia orang tulisan biasa je. Lain sikit lah. Macam yang si tu, yang A bukan nama sebenar tu pun dia request nak muka dia juga. Tapi aku dah buat set tadi. Apa nama tajuk buku dia? Bintang Timur. ITBM tu kan? KBM dia nak lepas atau nak buatkan buku untuk orang pun bukan senang Dia nilai lu. Tapi dan bagusnya ITBM ni pasaran ni luas. Pasarannya besar. Sampai ke Frankfurt, ke Tokyo. Dan dia akan terjemahkan buku ni ke dalam bahasa yang lain. Kalau bagus kan. Okay, kalau pesta penajua dia di Frankfurt dia buka bahasa Jerman lah. Jerman. Macam buku ni lah. Ni kan buku English. Kita terjemahkan macam ni. Dan desainnya dan dia punya cara dia orang bawa tu best. Dan kalau tengok pesta buku antarabangsa, dia punya booth ni yang paling best sekali. Kreatif lah. Dia kan dapat dana kan? Dia dapat dapat kerajaan. Betul apa dulu? Kalau terbit ITBM ni kira memang bagus lah. Kira sebab tu I nak ITBM terbitkan. Sebab dia ada
support daripada government. Government status dia bagus. Itulah kira kan kita kan kalau dapat support daripada government, of course kita support. Proud lah. Kak Angkar pada minta media apa? Ada satu media Prima minta juga, tapi mereka pop kan, novel pop, so tak. Tapi dia lebih kepada modern. Sangat sebenarnya kalau untuk sastra memang tak sesuai. Tak ada try nak buat siaran luar? Ada buat? Ada plan. Pernah buat siaran luar, pernah. Masa itu dengan Pesta Buku. Tapi dah 2 tahun tak langgar dah bukan sebab orang tak ramai kan. Bukan orang tak ramai, orang kaki tangan tak cukup. Kan harap sehingga mampian memang tak langgar dah. Okey, Umar. Sebelum Umar nak mengundur diri ni kan. Berdah hujan. Berdah hujan, kesian ke? Okey, mungkin ada kata-kata yang ingin Umar sampaikan kepada pendengar MySuara FM. Semoga terus menjaga bahasa kita dengan baik. Ni mana dapat ni? Okey. Buku saya Pesta Liparan Jiwa boleh didapati di mana-mana kedai buku di seluruh Malaysia, atau boleh terus saja ke ITBM, Wisma ITBM, atau boleh terus tempah melalui saya, boleh terus Google saya di Facebook saya Umar Zaid, Instagram saya Umar Zaid, dan boleh kalau saya ada buat persembahan di mana-mana boleh terus dapatkan buku saya. Dan terus maju jaya untuk MySuara FM. Terima kasih. Okeylah, dan terima kasih juga kepada Mak Umar kerana sudi menerima jemputan daripada kita. Dan kami juga di MySuara FM ingin mengucapkan selamat berjaya kepada Umar, dan juga dengan kemunculan novel pada bulan 10 ni, insyaAllah kita nanti keluarkan album dulu. Album jangan lupa hantar sini. Penting tu. Okeylah Umar, terima kasih. Dan kepada anda, dengarkan berita ringkas di MySuara FM sebentar lagi. Ready dah? baru nak cakap. Dia ambil phone. Apa dia? Phone. Oh, phone. Tak apa, sikit. Pernah order kat sini?